Ulat rambut ni naknya dia datang daripada dulu mitos pada zaman Greek macam tu Diorang cakap ekor kuda ni dia ada rambut. So bila rambut ni jatuh dalam air, so lama-lama dia akan berevolusi menjadi seekor ulat. Hairworm ni adalah daripada filem Nematomorpha. Keadaan dia macam nematod tapi dia bukan di bawah nematod. Cacing ni sebenarnya dia banyak menjangkiti kepada spesies-spesies macam cengkerik, mentadak dan juga belalang. Dulu dekat Siam ada satu kes kita nampak yang ada isu lah, bila kita makan belalang akan keluar cacing yang banyak bila kita letak di dalam air. Tetapi kes tu hanya dijumpai di Siam, Thailand, tapi tidak dijumpai dekat Malaysia. So consider macam kita masih bebas daripada hairworm ni. Once apabila satu insect tu dia makan larva kepada hairworm ni, kemudian insect tersebut dimakan oleh spesies yang lain, contohnya macam cengkerik ataupun mentadak, so dia akan mula dapat jangkitan zombie ataupun keadaan zombie dalam diri dia sendiri, iaitu yang pertama sekali cengkerik tersebut, contohnya cengkerik, dia akan bergerak dalam keadaan yang tersendiri yang mana dikawal otak dia ataupun sistem saraf dia untuk mencari sumber air. Kalau katakanlah cengkerik ni 30 km jauh daripada sumber air, so still dalam 30 km tu parasite ni akan elakkan daripada cengkerik ni mati seperti dimakan. Contohnya, once cengkerik tu dah masuk ke dalam kawasan air, maka ulat tu pun akan keluarlah secara banyak. Mungkin boleh jadi 1 ataupun hingga ke 3 ekor dalam satu badan cengkerik tu. Dan ada report yang menunjukkan bahawa cengkerik tu once dia dah kena infect dengan parasite, dia boleh jadi mati dan dia boleh jadi tak mati. Means dia akan hidup lah, mungkin dalam badan dia akan kosong dan akan develop balik lah sel-sel organ. Okey, seterusnya adalah rabies. Okey, virus rabies ni dah ada dekat Malaysia sejak tahun 19 dulu, dan 1990 kot rasanya kes tu dah ditamatkan. Maksud dia dah kosong rabies dekat Malaysia. Tetapi benda ni dah jadi balik dekat kawasan Sarawak. Okey, kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor luaran lah. Okey, rabies ni apa? Rabies ni adalah jenis virus yang lebih berbahaya daripada COVID-19, dan dia banyak terdapat di dalam anjing, yang mana anjing tu mungkin didapat infect daripada virus tu daripada tempat-tempat lain. Contoh, dia mungkin mendapat infection tu daripada kelawar. Apa yang menakutkan tentang virus rabies ni? Virus rabies ni mampu membunuh manusia dan kita tak jumpa lagi ubat untuk merawat kesan jangkitan rabies. So virus rabies ni kita belum jumpa penawar untuk lawan dia punya virus, but kita dah develop vaksin ni, dah stabil lah. Vaksin ni dah datang lagi awal daripada virus COVID punya vaksin. Apa yang vaksin ni mampu bantu adalah dia mengelakkan virus tu aktif dalam badan seseorang. Sebab bahayanya adalah dia spesies zoonotik yang mampu merosakkan manusia. Once kita dah kena jangkitan melalui air liur anjing, ataupun kita kena gigit dengan anjing, ataupun kita kena daripada air liur orang yang terjangkiti oleh rabies, dalam masa beberapa minggu kita akan dapat satu simptom. Kita akan hilang selera makan, kemudian kita akan hilang rasa nak telan makanan. Means walaupun kita cuba masukkan makanan dalam mulut, kita tak boleh nak telan. Kemudian kita ada fasa yang mana kita akan mula berhalusinasi, dan once kita dah berada pada fasa yang terakhir, kita tak akan dapat diselamatkan lagi, meaning kita akan mati. So kalau kata tuan-tuan nak tengok macam mana Malaysia kawal rabies ni adalah, korang akan nampak orang-orang kesihatan awam ni, diorang akan pergi buru anjing-anjing liar dekat kawasan. So rabies ni korang boleh tengok video dekat YouTube, sangat menakutkan, lebih takut daripada konspirasi COVID-19 for sure gang. Yang terakhir sekali adalah Toxoplasma gondii. Dia paling dekat dengan kita sebab dia boleh menjangkiti kucing, tapi dia taklah membawa kepada kematian. Sebab contohnya Toxoplasma gondii ni dibawa oleh spesies rodents ataupun tikus. Dia akan menjadikan tikus ni hilang rasa takut kepada kucing dan alam sekitar. So once dia rasa tak takut, dia akan seranglah keluar. So dia akan dimakan oleh kucing-kucing liar. Okay, once dia dah makan tu, kita pula manusia duk petting kucing kan, duk bagi dia bergigit jari kita, kongsi makanan dengan kucing. So Toxoplasma gondii ni akan masuk ke dalam sistem badan kita, akan menyebabkan kita ada mild fever ataupun demam tengah-tengah tu lah, macam sakit perut, pening kepala, sakit sendi dan pelbagai sekali. Tapi untungnya Toxoplasma gondii ni tak akan menyebabkan kita rasa nak mati lah. Cuma rasa sakit macam tu lah, biasalah tu kan. Tak tahulah terms tu betul ke tak, tapi itulah yang akan menyebabkan zombie dekat dalam nature ni.